hidup memang perlukan cabaran, itulah namanya hidup. Kalau tak ada cabaran, itu bukanlah namanya kehidupan. Kalau awak namanya seorang penyelam, awak mesti basah. Tak ada penyelam yang tak pernah masuk dalam air. Jadi macam itulah kita. Dalam hidup awak sebagai pelajar, mungkin ada subjek yang awak jumpa adalah subjek yang mungkin okey. Mungkin senang untuk awak. Mungkin awak jenis kepala menghafal kan, otak menghafal, jadi tak ada masalah. Tapi ada orang, otak dia susah sikit nak masuk dengan matematik, dan matematik ni dia pandai macam mana pun dia tetap akan ada rasa susah. Jadi jangan takut bagi mereka yang lemah, sebab kadang cikgu tengok respon pelajar, saya dari sekolah rendah tak pernah pandai matematik. Jangan ada negative thoughts macam tu. Kena cakap satu hari saya akan pandai. Semua orang pandai sebenarnya. Sebenarnya matematik ni cuma nak ajar awak macam mana nak berfikir secara sistematik je. Memang tak payah dinafikan. Awak pelajar, kami guru-guru pun ada contoh macam KSSM silibus terbaru ni. Kami juga menghadapi masalah, kadang-kadang benda yang baru. Dan soalannya pun dah nampak lain daripada apa yang kita lalui dalam KBSM. Jadi awak belajar dan kami juga belajar. Sama-sama belajar. Jadi tak ada dekat situ rasanya tak perlu terlalu takut sebab dalam masa yang sama awak masih ada guru-guru nak membimbing. Kami ni guru-guru terpaksa dalam masa yang sama tu menghadam silibus KSSM ni tanpa latihan daripada sesiapa. Macam awak ada cikgu untuk guide awak, tapi guru-guru tak ada. Dia terus macam mana nak cakap, dia terus kena belajar sendiri. Sekejap Cikgu Salwa macam ada masalah teknikal. Akak tak dengar suara Okey. Jadi saya rasa antara pengalaman yang saya nampak yang awak dapat kutip daripada projek ini, sekejap, macam ada gangguan ni. Cikgu Salwa punya mikrofon berdengung. Cuba mutekan dia je. Okey, antara yang saya nampak, apa yang awak dapat, kalau ikut ada mungkin pelajar yang rasa macam projek kami ni lebih susah berbanding dengan kelas lain. Contoh, ada yang rasa macam projek dia tak susah pun dia rasa mencabar. Ada yang daripada awal sampai akhir memang cikgu rasa cikgu dah boleh hafal dah dengan dia punya pengiraan, dengan dia punya pemboleh ubah dan sebagainya. Daripada awal semua dia rujuk cikgu. Ada kumpulan yang langsung tak rujuk dengan saya, sampai dah hujung pun masih kata tak apa cikgu, kami pastikan kami dah betulkan semua dan murnikan, barulah kami beri pada cikgu. Jadi itu juga antara faktor yang mungkin nanti bila kita umumkan pemenang, itu juga antara faktor yang membantulah. Bukan saya tak nak bantu, tapi sebenarnya dalam projek, dalam tugasan, sebab saya rasa kita dah ada 2 minggu saya beri penerangan, saya mengharapkan pelajar yang mandiri, yang boleh usaha, tapi kalau siapa yang rujuk saya tunjuk, tapi dalam masa sama saya mengharapkan kamu belajar yang lebih daripada yang kamu dapatlah. Sebab projek ni sebenarnya menguji critical thinking kamu. Di situ kami sebagai guru-guru menilai takat mana kamu boleh berfikir secara kritis. Mungkin kamu tak pernah berhadapan dengan isu pekerja di Singapura sebab kamu belum bekerja. Tapi di situlah kamu sekurang-kurangnya dah dapat tahu banyak perkara. Saya rasa yang sebelum ni tak tahu apa tu VEP dah tahu. Selama ni yang tak tahu berapa kadar penggunaan elektrik, untuk kereta elektrik dah tahu. Yang selama ni tak tahu berapa lama mentol halogen bertahan dah boleh tahu. Macam contoh Zafir Lepas ni kalau contoh mak cakap dekat rumah, apa tu,
kau punya lampu ni bilik ni Zafi asyik blow je kenapa? Malam-malam tak tidur dia ni. Contohlah mak marah kan. Malam-malam tak pernah tutup lampu ke? Sampaikan kau punya lampu ni rasa tak sampai setahun. Pasang dah rosak. Tengok bilik mak. Dah berapa tahun? 3-4 tahun masih bertahan. Kalau ada ilmu, awak dah tahu dah benda ni, awak boleh cakap, oh mak punya lampu LED. Zafi punya lampu halogen. Nanti mak tangkis balik, alah kau budak-budak beli yang murah je lah. Mak punya bagi yang mahal sikit. Lepas tu awak boleh keluarkan pengiraan model matematik awak. Mak, memang nampak halogen ni murah. Tapi tahan dia cuma setahun. LED tu boleh tahan sampai 4 tahun. Jadi berlaku penjimatan yang banyak kat situ. Okay, jadi awak buat projek ni bukan semata-mata untuk kerja projek, nak dapat TP6, nak dapat hadiah dan sebagainya. Tapi sebenarnya menggalakkan awak untuk tahu keadaan semasa. Keadaan yang sepatutnya awak ambil tahu. Sebab pelajar-pelajar sekarang, dia lebih tertumpu kalau kata belajar je. Sebab dia lebih banyak masa dia dihabiskan dengan media sosial. Berbanding dengan perkara-perkara yang sepatutnya lebih diambil tahu. Okay, sebab awak akan lalui kehidupan yang macam tu. Satu hari mungkin Azli akan bekerja di Singapura. Jadi dah tak perlulah nak panik-panik kan. Amin gaji RM21,000 kan. Okay, jadi tak perlu nak panik cari Aiman. Macam mana ni aku nak kira, nak duduk mana contoh. Nak naik motor ke nak naik kereta sebab kita dah pernah ada pengiraan sebelum ni. Okay, jadi isu-isu yang saya ambil tu sebenarnya isu-isu yang dekat dengan awak. Isu-isu yang berlaku di dalam Malaysia. Bukan saya nak ambil isu dekat US ke apa. Okay, jadi isu-isu tu isu yang simple dan boleh awak adaptkan. Okay, awak boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Okay, jadi seperti yang awak semua sedia maklum, okay, semalam adalah hari juri-juri awak yang terdiri daripada guru-guru matematik dan pentadbir sekolah. Okay, Puan Saleha dan Puan Pengetua juga menjadi juri, okay, untuk video-video awak. Dan untuk pengetahuan awak, video awak tu pun saya telah sebarluaskan di kalangan guru-guru matematik daerah Pasir Gudang. Okay, dan ada beberapa komen juga saya rasa kalau kat situ tentang pengiraan tenaga elektrik dalam kereta elektrik dan sebagainya, mungkin ada guru-guru lain yang dah buat pengiraan yang mungkin saya pun terlepas pandang. Okay, jadi tak apa, benda ni adalah benda yang positif. Kalau ada kesilapan, kita akan betulkan. Jadi semua guru-guru daerah Pasir Gudang kebanyakan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada awak semua. Okay, sebab apa kita buat projek ni? Sebab kita tengok sumber untuk kita rujuk dalam YouTube tentang pemodelan matematik adalah sangat terhad. Okay, yang ada pun mungkin tentang guru yang mengajar lah kita rekodkan. Jadi tentang kerja-kerja projek macam ni saya rasa belum ada sebab ini adalah projek baru. Okay, jadi awak sebagai perintis lah. Alhamdulillah awak diberi peluang dan awak berjaya untuk melaluinya. Okay, alright. Dan saya nak maklumkan lagi semalam dalam proses juri membuat keputusan, okay, kami nampaklah juri-juri nampak bahawa semua projek tu ada pro and cons lah. Nanti Cikgu Ahmad akan ulas lebih sikit. Cuma saya nak maklumkan sikit sebab saya telah letakkan syarat dan hadiah di awal-awal hari tu masa saya announce. Tapi sedikit perubahan pada hari ini di mana kita ambil satu projek yang terbaik dan yang ketiga-tiga projek itu menduduki tempat kedua. Jadi maksudnya tak ada tempat ketiga, keempat lah. Semuanya tempat yang sama sebabnya ada kelebihan dan kekurangan. Ada, maksudnya kita tak boleh nak nampak dan antara penilaian juri pentadbir juga lebih kurang sama. Okay, jadi markah awak tu dah markah yang seimbang. Cuma kami pilih satu pemenang. Okay, pemenang dan semua sebenarnya adalah pemenang. Pemenang ni mungkin dia lebih sikit je. Okay, dan yang lain tu kita ada anugerah-anugerah khas untuk mereka. Okay, dan hadiah juga telah berubah. Nanti kita akan maklumkan mungkin dari markah dan daripada jumlah wang tunai yang akan awak dapat lah. InsyaAllah mungkin bertambah. Okay, jadi saya rasa untuk kata-kata aluan saya, panjang kata aluan saya setakat ni sahaja. Okay, saya harap keempat-empat ketua kumpulan dah bersiap sedia ke? Aiman ada? Aiman ataupun wakilnya 5IN, siapa yang akan wakil untuk present hari ini? Okay, untuk pengetahuan awak, kita dah tak akan tunjukkan lagi awak punya video sebab
kami dah test dia akan ada banyak lag, jadi dengan bunyi yang tak jelas. Okay, jadi kita cuma hari ni nak briefing, nak short brief je daripada ketua untuk terangkan sikit dalam 5 minit. Apa yang awak dah buat, apa projek awak. Okay, mungkin kalau untuk saya dah hadam lah awak punya projek. Mungkin untuk guru-guru yang lain dan untuk Puan Pengetua sendiri. Okay, so 5IS, wakilnya siapa hari ni yang nak berucap? Cikgu, minta excuse sikit cikgu. Excuse apa? Maksudnya Oh, bukan orang yang pertama. Oh tak, saya sekarang tengah check. Awak baru bangun tidur ke apa, Aiman? Okey, saya tengah check je kehadiran. Adakah ada wakil ataupun awak nak wakilkan orang lain ke masih lagi Aiman? InsyaAllah saya. Okey. Alright, yang saya nak check kehadiran dulu. Nanti baru saya panggil siapa yang akan bercakap dulu. Okey, 5IR. Wakil ada Afika Azlin? Ada cikgu. Ada okey. Dah sedia Afika? Dah, okey, bagus. Kemudian 5AF, Atiyah. Atiyah ke 5AF? Cikgu. Okey, Alhamdulillah Atiyah ada. Dan 5 AKW AKD, Syahinda. Ada cikgu. Alright. Okey, jadi selalu 5IS yang mula kan. Jadi kita ambil daripada kelas yang bukan kelas yang bawah sebab sekolah ni dia tak ada ranking kelas pun sebenarnya. Tapi kalau kita tulis biasanya sains tulen baru sastra iktisas kan. Okey, jadi kita mulakanlah dengan penerangan ringkas daripada ketua kumpulan yang membawa tajuk membeli rumah di Johor Bahru, high rise atau landed, iaitu kumpulan 5 AKW, 5 AKD. Okey, dipersilakan Syahinda, Nur Syahinda binti Subri. Okey, dipersilakan. Boleh buka kamera Bagi short brief sikit je cikgu pasal apa kita punya hasil Cikgu mic. Kisah awak boleh cakap apa-apa daripada awal apa yang awak lalui dan sedikit tentang projek awak, apa-apalah. 5 minit untuk orang yang tak pernah tahu apa yang awak buat tu, at least boleh dengar lah. Okay. Okay. Kumpulan 5 akau AKD ni dapat tajuk landed versus high rise. Jadi kami wujudkan satu satu orang iaitu Cik Faizul sebagai orang yang dalam dilema sama ada untuk pilih landed versus high rise. Macam tajuk tu sendirilah, tajuk pemodulan matematik akau AKD, landed versus high rise. Jadi dekat situ kita orang ada ambil satu-satu kelebihan dan satu-satu kekurangan bagi setiap rumah tu sendirilah untuk dan kita orang masukkan pengiraan macam contoh kalau rumah teres dengan rumah apartmen, dua-dua kita orang kami ambil daripada segi kadar faedah, tempoh bayaran balik pinjaman. Lepas tu kita orang ada ambil kira juga tentang hal gaji bagi Encik Faizul termasuk isterinya sekali sebab isteri pun bekerja. Gaji Encik Faizul RM5,000, gaji isterinya RM3,000. Lepas tu bila kita orang ambil kira macam mana kalau gabungan gaji dia tu sama ada cukup ke tak sebab dia orang ada ramai anak, 5 orang anak kan untuk berkeluarga. Jadi dekat situ kita kena tengoklah juga sebab macam biasalah manusia ada macam perbelanjaan harian apa semua kan untuk berbelanja seharian apa semua untuk anak-anak dia lagi apa semua. Jadi dekat situ pun kita orang ambil kira pasal dia nak beli rumah, baik dalam masa yang sama adakah aliran tunai dia akan jadi negatif ataupun tidak bila satu-satu rumah tu dibeli. Jadi dekat situ pun kita orang ambil kira mana satu yang lebih berbaloi, mana satu yang lebih kurang berbaloi lah macam tu. Lepas tu selain daripada tu kita orang ada ambil juga pemboleh ubah macam yang membuatkan sama ada
betul ke Encik Faizul ni nak pilih rumah sekian, contoh macam rumah apartmen. Macam biasalah rumah apartmen kan banyak amenities, banyak kemudahan, ada lift tu kena selenggara, ada gym selalunya, swimming pool apa semua tu, kolam renang. Jadi dekat situ akan ada wujudnya bayaran penyelenggaraan apa semua. Jadi dekat situ pun kita ambil kira juga bayaran penyelenggaraan berapa tiap tahun. Bayaran bulanan dia, bayaran penyelenggaraan tu yang perlu Encik Faizul tu bayar sekiranya dia pilih rumah apartmen tu lah. So dekat situ pada pengiraan matematik, bulanan berapa semua tu grup 4 dekat mentafsirkan dan menentusahkan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan lah yang kira. Kalau yang dalam mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah tu, kita ambil kira kadar faedah, lepas tu harga, tempoh bayaran balik pinjaman apa semua tu lah. Lepas tu kalau memunikan model tu, kita buat pasal kalau Encik Faizul ni dia tak pentingkan keluasan rumah, bagaimana sebaliknya akan berlaku. Kalau macam salah satu rumah ni tak mempunyai iuran penyelenggaraan, bagaimana model matematik tu akan berubah, macam itulah. Kalau melaporkan dapatan, akhirnya kita orang ambil keputusan untuk pilih teres berdasarkan apa benda yang semua kita orang dah kira, kita orang dah ambil berat apa semua, dah timbang balik apa semua kan, mana satu yang lebih berbaloi berdasarkan apa yang Encik Faizul nak, iaitu harga. Tak kisah harga dia berapa, tapi yang penting apa yang dibayar tu berbaloi dengan apa yang dia akan dapat dalam tempoh jangka masa yang panjang lah. Dekat sini kita orang pilih teres sebab walaupun harganya lebih mahal tapi ia lebih berbaloi kerana keluasan rumah lain dia lebih luas dan sesuai buat keluarga besar Encik Faizul sebab dia ada 5 orang anak. And then namun perkara ini tidak akan berlaku jika Encik Faizul ingin menetap di rumah pilihannya kurang daripada 22 tahun dan gaji Encik Faizul di sini kurang daripada RM8,000 menyebabkan ketidakcekapan pengurusan wang dan mungkin menyebabkan aliran tunai negatif. Jadi susahlah nanti nak beli rumah tapi end up dapat lagi banyak hutang, dapat lagi banyak liability je macam tu. Itulah. Lepas tu kita orang bagi-bagi kumpulan, setiap step tu ada kumpulan masing-masing. Tapi kalau ada masalah macam biasalah kumpulan kan kita bincang dalam grup sama-sama and then kita orang susun balik pada awal-awal daripada awal sampai akhir, susun balik missing pieces apa semua and then baru kita orang rujuk balik ke cikgu supaya cikgu boleh check daripada awal ke akhir lah, baru cikgu nampak flow dia and tu je lah. Lepas tu kita orang start buat video apa semua, bincang buat video apa semua setakat tu. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Syahinda. Okey, seterusnya saya jemput daripada 5AF. Okey, Nurul Atiyah Zulkifli. Okey. Kami boleh on camera tak? Oh, ya. Assalamualaikum semua yang dihormati cikgu pengetua kita, seterusnya cikgu matematik kita, cikgu Ashiki dengan cikgu Ahmad. So saya sebagai wakil dari 5AF ingin cerita sedikit tentang projek PPT kami. Okey, kami dapat kelas kami dapat tajuk mengkaji kereta petrol dan kereta elektrik dalam bentuk kami jadikan satu masalah iaitu dengan mengira perbezaan kos sumber tenaga bagi kereta petrol dan kereta elektrik. So saya bagikan pelajar 5AF ni kepada beberapa kumpulan untuk bagi mudahkan lagi perjalanan kami dalam menyelesaikan masalah dunia ni. Kami gunakan kereta elektrik sebagai kereta elektrik di unit Zo dan kereta petrol di unit capture. Lepas tu kumpulan komponen yang kedua buat adaian
andainya kita orang banyak supaya orang yang tengok masalah kita orang ni, orang yang tengok kita punya masalah ni so boleh nampak apa yang kita nak sebenarnya. Sebab tu ada yang kita orang banyak. So seterusnya kumpulan ketiga macam kira-kira lepas tu kalau aku lepas tu kira-kira lepas tu dah kumpulan keempat, kumpulan kelima. So lepas tu bila dia orang ada masalah, dia orang akan roger dan then dia orang macam apa yang dia orang perlu buat. So kita orang sama-sama tolong masing-masing dalam bagi selesaikan masalah ni. Lepas tu semua membantulah. Okay. So dalam kesimpulan daripada kita orang punya projek ni, kita orang dapat kerjasama antara rakan sekelas dan sama-sama berfikir di luar kotak bagi menyelesaikan satu masalah. Okay, itu je. Okey, terima kasih kepada Atia. Seterusnya cikgu jemput Afika Azlin dari kelas 5 IR, okey, yang membawa tajuk mentol lampu di rumah, mentol halogen atau mentol LED. Afika, mic-nya off, tak dengar. Maaf. Okey, dengar tak? Okey. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua Cikgu Nurmala binti Ismail, Cikgu Ashikin, guru-guru matematik dan semua rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, di kesempatan ini saya nak masa yang diberikan pun tak lama, jadi saya cuma nak cakap beberapa benda je. Okey, dalam projek yang kami hasilkan ni, kami telah bentuk satu karakter yang bernama Rahman. Jadi dalam masalah ni, Rahman ni dia ada masalah dengan lampu dia. Lampu mentol halogen ataupun mentol LED yang dia nak belikan, dia nak beli. Jadi projek yang kami hasilkan ni untuk membantu Rahman ni sama ada LED ataupun halogen yang lebih better. Okey, jadi projek kami ni nak senang cakap ni dia merumuskan tentang kebaikan LED, kekurangan LED, kebaikan halogen dan kekurangan halogen. Beza daripada segi kos, beza daripada segi bil elektriknya dan juga beza daripada segi ketahanan. Jadi jadinya sepanjang tempoh yang diberi oleh cikgu, banyaklah kami kaji bersama-sama dengan rakan-rakan. Saya telah bagikan projek ini kepada 6 kumpulan. Jadi setiap kumpulan ada peranan masing-masing untuk kaji tentang apa kekurangan, kebaikan, cara untuk pengiraan dia. Jadi berdasarkan kerja masing-masing itulah banyak yang kami telah pelajari bersama dan berdasarkan pekerjaan tugas masing-masing tu, alhamdulillah projek pemodelan matematik kelas kami berjalan dengan lancar, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya tak nak bercakap terlampau lama, cuma saya nak saya nak ceritakan apa yang kami dapat berdasarkan projek yang kami hasilkan bersama ni. Alhamdulillah, bagi saya projek pemodelan matematik ni telah banyak memberi ilmu baharu. Seterusnya telah banyak memberi semangat kerjasama antara rakan-rakan. Yang tu paling penting sebab tak terhasilnya projek ni kalau tiada kerjasama antara kami semua. Ukhuwah kami semakin semakin lama semakin rapat lah. Jadi projek pemodelan matematik yang kami hasilkan ni juga telah membantu kami untuk tahu bahawa setiap pilihan perlu dikaji dengan sebaik mungkin untuk dapatkan hasil yang lebih baik lah. Tidaklah kita ni beli tanpa mengkaji, macam tu. Jadi
Saya juga nak ambil kesempatan ni juga nak cerita tentang konsep video yang kami hasilkan. Kalau yang belum tengok ataupun yang dah tengok, cuma saya nak cakap konsep yang kami bawa dalam video kami adalah tentang pembacaan berita. Kenapa kami pilih pembacaan berita? Sebab kita tahu kalau baca berita tu seperti kita memberi informasi ke orang-orang kan yang menonton kita. Jadi konsep pembacaan berita ni kami satu kelas telah pilih supaya menunjukkan bahawa informasi tu dapat diterangkanlah kepada semua orang. Jadi insya-Allah saya rasa tu je penerangan saya tentang projek pemodelan matematik kelas 5 Ibnu Rushd ni. Jika ada kesilapan harap dimaafkan. Insya-Allah kami akan berusaha untuk memperbetulkan apa yang salah. Jadi itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Afika. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Afika dan terakhir sekali kita jemput ketua wakil atau ketua dari kelas 5 Ibnu Sina, Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Saidi, yang membawa tajuk bekerja di Singapura, ulang alik atau menyewa di Singapura. Kita silakan. Jelas tak? Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama kali bersyukurnya kita kena dapat berkumpul dalam pagi ni. Dan yang dihormati Tuan Pengetua Puan Nurmala, guru penolong kanan Puan Nur Salihah Binti Abdul Ghani dan juga guru-guru matematik SMKJ yang saya sayangi sekalian. Okey. Okey. Kepada semua yang saya hormati sekalian, tahukah anda bahawa lebih 500,000 warga Malaysia yang bekerja di Singapura? Dan tahukah anda bahawa melebihi 300 kenderaan sehari yang terlibat di Tambak Johor dan juga Link, iaitu tempat-tempat kemasukan di Singapura? Hal ini membuktikan betapa banyaknya kenderaan ataupun betapa banyaknya warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Jadi kenapa saya berkata demikian? Pekerjaan di Singapura ni dia tidak asing lagi di Malaysia kerana beberapa kelebihan seperti yang kita dah tahu, gaji lumayan bila kita convert ke dalam ringgit Malaysia, dan selain itu juga gaji dia tinggi manakala kos hidup rendah. Saya bagi contoh, kalau kita spend ataupun spend $10 kan di Singapura, dan cuba kita bayangkan juga kita spend $10 di Malaysia bersama dengan $10 kita kali dengan RM3.50. Jadi lumayan kan? Okey. So, kenapa saya mulakan dengan fakta-fakta yang macam ni? Kerana inilah masalah projek pemodelan kami. Iaitu, ada satu watak ni iaitu Encik Hendra. Dia bekerja sebagai pensyarah di Singapura atau Singapura. Okay. Jadi, apa masalah dia? Masalah dia ialah Encik Hendra ni perlu memilih sama ada dia nak tinggal di Singapura atau dia perlu ulang alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Jadi setelah kami buat penyeraan, perbincangan bersama, adalah lebih baik jika dia menyewa di Singapura. Okey, tentu juri-juri, pengetua dan cikgu semua tertanya-tanya, kenapa menyewa dekat Singapura? Sedangkan apa yang kita tengok realitinya, betapa ramai orang ulang alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Betul tak? Betul tak Cikgu Ashikin? Betul.
Betul Aiman. Jadi, kenapa bila kita dah selesaikan apa semua ni, kami dapat menyewa di Singapura. Dan itulah ilmu baru yang kami berjaya ataupun ilmu baru yang kami dapat. Iaitu pelik. Kenapa orang-orang nak ulang alik daripada Singapura ke Johor Bahru? Kenapa dia mesti ulang alik guna motor? Kenapa banyak sangat motor dekat tambak Johor? Kenapa tak ada kereta? Kita kepelik. Jadi sebabkan itu kami menggunakan kereta di dalam watak. Dalam watak Encik Endra ni. Dan kami andaian bahawa dia mementingkan keselesaan. Keselesaan menjadi faktor utama Encik Endra. Dia tak suka naik motor, peluh-peluh pagi-pagi ni semua dia tak suka. Kami buat andaian macam tu. Sebab kami nak tahu, kami nak cari apa benda baru yang kami akan dapat. Dan setelah itu, barulah kami dapat bahawa kenapa ramai rakyat Malaysia yang kerja di Singapura tidak menggunakan kereta adalah kerana kos VEP. Seperti yang dah tertera di dalam video kami telah ceritakan. Dan itu adalah satu ilmu baru untuk saya. Dan begitu juga untuk Cikgu Asyikin. Setelah kami cek dengan dia, setelah kami cek dengan beliau dan Cikgu Asyikin pun kata, oh sebab inilah. Dari situlah juga kami berjaya come out kan dengan satu ilmu baru yang kalau tak buat projek pemodelan map ni, kita tak tahu. Jadi, itu serba sedikit berkenaan dengan projek kami. Dan seterusnya, apa yang kami dapat daripada projek ni adalah pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman yang sangat berharga. Kenapa saya katakan demikian? Kerana ini adalah projek pertama kami di dalam, maksudnya projek pertama secara atas talian dan secara besar-besaran, iaitu diadakan pertandingan. Sebelum ini kita tahu ada projek perbincangan yang hanya kumpulan-kumpulan kecil, tapi ini melibatkan satu kelas. Jadi sudah pasti ini adalah satu pengalaman yang hebat di mana kita perlu komitmen yang penuh daripada setiap ahli rakan-rakan antara kelas. Untuk itu, untuk membolehkan projek ini dia siapkan. Kerana kalau ketua je gerak, ahli-ahli yang lain tak gerak, takkan berjalan. Kalau ahli-ahli yang lain juga gerak, tapi ketua tak ada komitmen atau ketua main-main, ketua tak jalankan amanah yang sepatutnya, pun tak akan jadi. Jadi kesepaduan antara ahli kelas itu perlu untuk menjalankan kerja dan memenangkan dia secara atas talian. Tanpa komitmen yang penuh, benda ni semuanya tak akan terjadi. Jadi itu pertama yang kami dapat. Seterusnya, kami dapat mengeratkan lagi silaturahim. Kami dapat memahami lagi. Mungkin di antara kita yang tidak kontak. Maksudnya, kita dengan perempuan macam takut-takut. Macam tak ada keserasian antara lelaki dan perempuan terutamanya. Jadi bila kita buat projek ni, kita dapat, sebab dia semuanya memerlukan perbincangan. Jadi secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi keserasian. Okey, itu pertama. Kedua yang orang kata formal-formal lah kan. Jadi apa kelemahan ataupun kekuatan? Kekuatan yang kami dapat kat sini adalah daripada perbincangan projek yang kami telah jalankan ni. Kekuatan yang kami dapat adalah dari segi kesahihan ataupun kekuatan maklumat tersebut. Kerana dari segi gerak kerja kami, iaitu kami rangka dulu sebelum kami buat betul-betul. Adalah kami kena rangka dulu sebetul-betulnya, double check banyak kali supaya maklumat itu tepat. Dan itu adalah kekuatan projek kami, apa yang kami dah dapat. Iaitu kesahihan maklumatnya adalah tidak dapat diungkai lagi. Bila-bila cikgu tengok ataupun juri tengok dan maklumat itu jika dikira sebetul-betulnya, dan insya-Allah tiada sebarang kesilapan dan kesalahan. Dan manakala kelemahan yang saya dapat daripada projek ni adalah dari segi dia punya flow dia, iaitu kami bagi kumpulan, iaitu tidak tetapkan, maksudnya kami bagi komponen ni orang lain. Jadi bila saya dapat, apa yang saya dapat adalah bila saya lihat, okey, saya dapat sesuatu, iaitu tak semua, maksudnya orang-orang yang di komponen A, komponen 2, komponen 1, komponen 2, dia tidak tahu cerita apa yang berlaku di komponen 3, 4, 5, 6. Manakala di komponen 6, dia tak tahu pun cerita apa yang berlaku di komponen 1. Dia just, dia tahu kerja dia melaporkan dapatan dan dia buat je.
Melaporkan lawatan tu follow ikut apa yang dalam buku teks bagi apa semua ikut contoh. Dan ambil apa yang orang-orang atas dah buat. Tapi dia tak tahu pun cerita overall. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya Cik Endah kira apa yang jadi? Apa nilai pemboleh ubah ni? Semua tak tahu. Okey. Jadi itu untuk kelemahan dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan projek kami. Akhir sekali adalah kami tidak mengharap pun sebarang kemenangan atau sebab apa-apa yang hanya kami pentingkan adalah maksudnya pengalaman ataupun hikmah di sebalik projek pemodelan MIT ni selain daripada kemenangan, di mana kesatuan, kesepaduan kami dalam ahli kelas dapat dieratkan kerana ini tahun last kita di sekolah kan. Jadi tanpa projek-projek ataupun projek-projek yang macam ni, bila lagi hubungan silaturahim ataupun hubungan antara ahli kelas tu dapat dieratkan jika tiada projek-projek yang sebegini. Itu yang pertama. Dan banyak ilmu-ilmu baru. Sebab saya yakin percaya bahawa murid kita bila kat rumah ni untuk mendalami, untuk mencari satu ilmu yang lebih lagi agak kurang. Kerana mereka lebih tertarik untuk melihat video-video yang ada di TikTok, post-post yang berada di IG, lebih banyak berbobol di Snapchat. Jadi untuk cari maklumat di Google, berapa LED, berapa halogen, landed house, ulang-alik Malaysia, apa fakta-fakta dia, kereta elektrik dan juga kereta biasa. Ini semua diorang tak tertarik pun untuk cari maklumat-maklumat sebegini, termasuk saya. Tapi apabila diberikan tugasan sebegini, sudah pasti banyak maklumat-maklumat baru yang diperoleh daripada murid-murid tingkatan 5 ini. Dan bukan itu saja. Di samping kita buat semua ni, kita kena niat satu benda, iaitu kita cuba untuk menjadi orang pertama ataupun sebabkan kita batch pertama, seperti Cikgu Syikir cakap, tak banyak lagi projek pemodelan MAT ni dalam bahasa Melayu. Jadi kita cuba niatkan hasil projek yang kita buat ni dapat memberi ataupun menyebarkan lagi berkenaan ilmu ini kepada seluruh kepada ramai orang, terutama kepada murid-murid tingkatan 5 yang seangkatan dengan kita. Okey, jadi itu saja cikgu ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Aiman, saya rasa ucapan yang saya sendiri tersentuh lah dengar kan. Dah boleh jadi moderator dah lepas ni. InsyaAllah saya panggil jadi panel usrah. Bagus sebenarnya Aiman bercakap tu dah conclude dari semua empat kumpulan. Dan macam Aiman kata tadi, kemenangan tu tak penting, betul? Macam hidup kita bukan penting apa yang kita dapat, tapi penting proses yang kita lalui. Daripada proses yang kita lalu tu sebenarnya banyak pengalaman yang kita dapat. Sekurang-kurangnya kalau beza RM50 duit pemenang pun tu tak memberikan apa-apa kesan pun pada kita. Tapi pengalaman tu yang lebih berharga yang awak tak boleh dapat di mana-mana. Bagus, kata-kata yang sangat positif, dan saya ucapkan tahniah kepada keempat-empat ketua yang telah dapat melaksanakan tugas ini dengan jaya. Walaupun ketua yang perempuan dapat juga handle ahli-ahli kumpulan yang lelaki. Tahniah. Dan seterusnya saya jemput Cikgu Ahmad selaku ketua juri untuk memberikan sedikit ulasan lah tentang semua video-video awak serta semua hasil projek lah setiap kumpulan. Saya persilakan. Boleh dengar Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua SMKA Johor Bahru, Puan Nurmala binti Ismail, Puan Nur Salihah, penolong kanan pentadbiran, guru-guru matematik dan semua pelajar matematik SPM 2021. Maaf saya tak ubah nasihat. Okey, saya selaku ketua juri ingin membuat sedikit ulasan, memang tak banyak pun. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar. Memang kalau ikutkan kami, saya, Cikgu Salwa dengan Cikgu Kamariah, memang kami tak macam mengikutilah apa yang semua pelajar lakukan, sebab Cikgu Ashikin yang lebih membantulah dalam ni supaya kami
boleh jadi lebih adil dari segi penjurian. Maksudnya kami tak perlu, contoh macam saya ajar kelas 5IR, okey, markah mesti banyak kat sini. Tak ada. Okey. Jadi kami memang tengok video tu betul-betul termasuk yang 25 minit kami tengok, ada yang buat 8 minit, ada yang buat 10 minit. Okey. Itu yang saya nak tegur sikit lah. Pertama, jika kita masuk mana-mana pertandingan ataupun projek, tolong ikut masa yang ditetapkan. Jadi macam Alhamdulillah saya banyak pengalaman pertandingan video ni. Juri memang akan cakap, sekiranya video tu dalam 3 minit kita hanya akan tengok 3 minit yang pertama sahaja. Jadi sekiranya konten kita berada di minit yang keempat, markah tidak akan diberi. Okey? Jadi mujurlah bagi projek matematik ni disebabkan pertama kali dijalankan. Most of the content kami rasa memang menepati ciri-ciri permodelan matematik. Jadi markah banyak dekat situ dan most of the group memang dapat markah tinggi dekat situ. Jadi susah untuk kami menentukan siapa yang melebihi kumpulan ni, melebihi kumpulan ni daripada segi aspek apa. Okey. Seterusnya dalam video saya rasa persembahan tu kena menarik audience untuk tengok. So kebiasaannya persembahan tu macam mana kita nak tarik perhatian adalah minit 30 saat yang pertama ataupun 1 minit yang pertama. Itu adalah daya penarik. Kita nak tengok video kan macam awak tengok video TikTok lah. TikTok mesti nak tengok awal-awal tu, oh dah kelakar sikit ni, nak tengok sambung-sambung. Sama jugalah macam awak punya pemodelan matematik. Jadi kalau awal dia dah macam boleh kata hamba sikit, hambalah sampai hujung-hujung, walaupun konten awak tu hujung-hujung banyak yang menarik. Okey, seterusnya konten saya dah cakap, persembahan saya dah cakap. Saya puji semua kumpulan saya puji. Saya suka ada yang buat style-style video pembaca berita. Kamu ni berbakat besar, boleh cakap bahasa Cina bahasa Cina, bahasa Melayu ada. So ada kumpulan tu yang saya suka sebab dia punya video tu teratur dari segi percakapan tu clear, jelas. Walaupun dia tak menggunakan muka, tapi semua konten tu disampaikan dengan jelas. So ada juga kumpulan yang saya rasa macam tajuk dia ni agak boleh tahan kena fikir banyak. Dan it turns out you guys have explore maklumat tu, explore pemodelan matematik tu dengan kaedah yang betul. Macam tu. Okay, so ada kumpulan tu saya rasa macam bolehlah jadi ejen penjual rumah. Saya rasa memang saya tertarik dan saya memang akan belilah rumah daripada sekian-sekian orang yang menjual tu. Nampak tak? So saya sendiri personally dengan cikgu-cikgu tu rasa macam wow, tingkatan 5 tahun ni walaupun COVID, you guys duduk dekat rumah, still boleh menghasilkan video dan you guys boleh bekerjasama dengan baik. Kata orang putih, there's a blessing in disguise. Macam tu. Blessing in disguise ni macam mana? Maksudnya walaupun kita berada dalam keadaan COVID, keadaan yang maksudnya susah untuk kamu berbincang, tapi sebenarnya kamu dapat menggunakan keadaan yang sukar ni untuk menghasilkan sesuatu ilmu yang sebenarnya semua pelajar di Malaysia boleh gunakan. Lama-lama nanti bila video kamu ni akan jadi rujukan. Tahun pertama biasanya adalah video rujukan. So tahun depan if benda ni ada lagi ataupun cikgu-cikgu sekolah lain dah nampak, dia orang akan bagi tas-tas kepada pelajar-pelajar lain. Nampak tak? Saya rasa nanti insya-Allah kalau ilmu ini digunakan, pahala awak akan bertambah. Bukan saya yang bagi pahala, tapi pada saya biar kita buat sesuatu tu memberi manfaat kepada orang lain. Erti hidup pada yang memberi. Saya suka kataan tu. Okay? Alright, so saya rasa itu saja. Tahniah. Saya sangat berbanggalah. Dan saya mendoakan supaya sekiranya tajuk permodalan matematik ni keluar ketika SPM nanti, kamu dah nampak dah. Sebab kamu involved in each of the stage. Semua stage tu kamu dah lalui, kamu nampak. Okay. Cuma Cikgu Sikin, saya perlu cakap ke pasal yang matematik tambahan tu sikit. Kalau nak sekali cakap bolehlah terus announce. Okay. Sekejap saya keluarkan senarai nama.
Okay. Alright. Jadi minggu depan insyaAllah kita akan masuk sikit saya dah habis sebagai ketua juri, saya dah selesai. InsyaAllah minggu depan tajuk dekatan 5 adalah pilih atur dan gabungan. Pilih atur dan gabungan. Jadi pihak panitia dan pihak sekolah telah bersetuju untuk kita menghantar beberapa pelajar yang kita kenal pasti sebagai pelajar aktif. Pelajar aktif sepanjang PDPR ni untuk menghadiri satu kursus bersama Cikgu Aizuddin. Cikgu Aizuddin ni kalau ikutkan dalam grup matematik ni antara cikgu yang sangat aktif. Jadi kita banyak menerima feedback menarik daripada beliau di mana pelajar faham. Jadi terdapat 12 orang pelajar yang terpilih untuk menghadiri kursus ini. So kursus ini mengambil masa selama 2 atau 3 jam. Dia akan dia akan cover tajuk pilih atur dan gabungan ni daripada awal sampai habis. Saya sebutkan ke-12 nama ni dulu. Pertama, Muhammad Azli Pung bin Muhammad Hanafi Pung. Azli ada? Boleh respon sikit? Ada cikgu. Okey. Kedua, Nur Ain Sofia binti Kamarul Azmi. Ain ada? Ada cikgu. Okey. Ketiga, Ainul Bahriah binti Sanad. Ada? Ada cikgu. Alhamdulillah. Keempat, Muhammad Amirul Hazim bin Hasan Basri. Ada? Ada cikgu. Okey. Kelima, Nur Syasha Fakihah binti Jasri. Ada? Ada cikgu. Okey. Keenam, Nurul Afikah Azlin binti Sazali. Ada? Ada cikgu. Ada. Okey. Ketujuh, Muhammad Ishaq bin Halim. Ada? Ada cikgu. Alhamdulillah. Balkis binti Mak Razi. Ada? Ada cikgu. Okey. Aiman Nur Zahira binti Azadin. Ada? Ada cikgu. Okey. Muhammad Hazman bin Muhammad Saleh. Ada? Ada cikgu. Iriani Akmal binti Syahril. Ada cikgu. Okey, last kali Huda Hairiah binti Latif. Ada? Ada cikgu. Alhamdulillah. Okey, nampak semua respon. Jadi kursus tersebut berbayar dan telah diselesaikan oleh pihak sekolah. Jadi kamu tak perlu bayar apa-apa. Saya akan bagi link dan kamu akan join sahaja kelas tersebut. Okey, tahniah diucapkan kepada 12 pelajar yang terpilih. Sesungguhnya peluang ni bukan senang bukan semua orang boleh dapat. Sekolah dah bayarkan dah untuk kamu. Jadi tolong timba ilmu sebaiknya. InsyaAllah kursus ini akan diadakan pada hari Sabtu minggu depan. Kalau tak silap saya, kejap hari Sabtu dalam 9. Sabtu atau Jumaat kalau tak silap saya. Nanti saya akan bagi maklumat. Saya akan buat grup dengan 12 pelajar ni. Okay. So setakat ni itu saja daripada saya. Good job. Tingkatan 5 2021. Okay, Cikgu Syikin boleh sambung. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ahmad. Okey, yang berkenaan dengan pelajar yang terpilih untuk program ADMATS tu, okey, pilih atur gabungan. Mungkin yang tak terpilih tu rasa sedih, kenapa kami tak terpilih? Okey, ini adalah berdasarkan kepada tadilah kata Cikgu Ahmad, penilaian pelajar yang aktif di dalam PDPR. Yang kita panggil nama asyik tak menyaut je, tu tak tahu dia wujud ke tak, takut nanti kita hantar dia pergi kursus kan, tak ada respon dan tak ada ilmu yang dia dapat. Okey, walau bagaimanapun rasanya Cikgu Ahmad masih lagi buka ke pendaftaran? Okey, nanti cikgu Buka. Okey, buka. Jadi pendaftaran. kalau untuk pelajar yang berminat, okey, untuk join, sebab tajuk pilih atur gabungan untuk KSSM ni dia ada melibatkan tentang bulatan pilih atur dalam bentuk susunan dalam bentuk bulatan. Jadi memang agak baru untuk kami guru-guru ADMATS juga. Jadi kami pun sebenarnya 3 orang guru akan join sekali khusus tersebut. Okey, jadi siapa yang nak join boleh juga PM Cikgu Ahmad. Okey, kita boleh uruskan juga untuk pendaftaran tapi kamu kena bayar sikit lah.
kalau tak silap saya dah RM10 saja. InsyaAllah. Jadi yang terpilih of course wajib untuk sertai, dan yang tak terpilih tapi nak sertai juga boleh. Ilmu tu mesti dituntut. Kalau yang tak dapat percuma, pergi tuntut. InsyaAllah lagi banyak manfaat yang kamu boleh dapat nanti. So boleh contact dengan Cikgu Ahmad kalau siapa yang nak join. Alright, okay. Kita teruskan dengan pengumuman pemenang. Saya rasa ni yang paling awak tunggu-tunggu dari tadi. Pengumuman pemenang. Namun walau bagaimanapun saya cakap pengumuman ni setakat pengumuman sahajalah. Kan, maksudnya menang atau kalah itu ada pertandingan. Okay, sebab dalam pertandingan perlulah ada pemenang. Tapi dalam masa yang sama semua juri bersepakat bahawa semua kalian adalah pemenang. Okay, dan hadiah kamu, insyaAllah kita akan kontak ketua kumpulan untuk kami transferkan wang tunainya. Kami transfer untuk kamu guna, ataupun kalau ketua kumpulan kata tak apalah cikgu lepas naik sekolah nanti, tapi dengan keadaan COVID yang tak stable ni kami pun tak tahu bila nak naik sekolah. Jadi mungkin kamu nak duit tu awal atau macam mana, kita akan bincang selepas ni. Duitnya dah ada, jangan risau, duit dah ada dah pada Cikgu Kamaria. Dan berkenaan dengan nanti cikgu announce hadiah lah. Kita tengok, kita dah sampai kepada slot pengumuman pemenang. Dan diharapkan semua redalah dengan apa pun keputusan yang kamu dapat. Dan saya umumkan hadiah di tempat pertama. Saya rasa ini hadiah yang agak besar lah. Ini bukan pertandingan yang dianjurkan oleh pihak luar. Ini dalam panitia sendiri, dan sebenarnya lebih kepada kamu punya silibus yang kamu kena belajar. Kalau tak ada hadiah pun sebenarnya dah tak kisah, sebab yang wajibnya nak dapatkan TP6. Tapi waktu yang sama kami appreciate usaha-usaha kamu, dan kami beri sedikit token. Sedikit token yang diharapkan dapat memberikan semangat lah kepada kamu-kamu semua, walaupun tak banyak tapi insyaAllah ada berkatnya. Dan di tempat pertama wang tunai RM150. Dan kami berikan markah bonus ketika peperiksaan pertengahan tahun tadi dengan yang akan datang. 5 markah tambahan. Dan of course untuk semua yang menang, maksudnya saya kata semua adalah pemenang, jadi semua telah diberikan TP6 untuk PBD kamu. Tahniah lah yang ni. Dan hadiah di anugerah yang berikutnya, saya tak nak cakap tempat sebab tak ada tempat 2, 3, 4. Yang 3-3 tu kami berikan dalam bentuk anugerah. Dan kalau kamu perasan, cikgu janji hari tu tempat kedua wang tunai RM100. Tapi kali ni tempat ketiga-tiga yang tadi tak dapat tempat pertama tu semua dapat RM100. RM100 dan markah bonus 4 markah dalam peperiksaan pertengahan tahun. Alhamdulillah dah meningkat dah. Kalau tak tempat 3, 4, 3 markah saja. Ni semua dapat 4 markah. Dan of course PBD TP6. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa disebabkan kita yang 3 tu kita dah sama rata, jadi kita kena umum yang tempat yang pertama lah. Semua dah sedia untuk cikgu umumkan? Dah. Rasa kelas mana yang akan menang? Aku pun excited nak tahu ni, kelas mana yang kamu rasa menang? Omar. Omar. Oh, saya tak tahu ada kelas Omar dia kata 5. Abu Bakar. Lagi? Ibnu Khaldun. Nadi Khaldun ke? IS. Tak kisahlah apa-apa pun, semua adalah pemenang yang saya cakap tadi. Dan saya umumkan pemenang di tempat pertama dengan anugerah projek pemodelan matematik terbaik. Tingkatan 5 tahun 2021 jatuh kepada kelas 5 Al-Khawarizmi dan 5 Al-Kindi. Tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tahniah juga kerana dapat bergabung. Ini antara kelas yang bergabung lah. 2 kelas bergabung. Mungkin lagi, saya rasa lagi
benda yang jurang lah, beza kan. Dalam satu kelas pun belum tentu kita boleh nak bersatu padu, apalagi dua kelas yang berbeza. Tapi alhamdulillah moga uhuah anda semakin rapat selepas ni. Okey, dan kemudian kita ada anugerah berikutnya. Okey, anugerah berikutnya adalah anugerah video terbaik. Persembahan video terbaik. Okey, anda rasa menang pada siapa? IR. Kenapa sebut sedih je IR? Okey, IR okey, kita tengok siapa. IR. Betul ke tak? Okey, tahniah kepada 5 Ibnu Rushd. Okey, anda mendapat anugerah persembahan video terbaik. Tahniah lah. Memang cikgu respect lah, awak boleh salute boleh bercakap dengan baik pelbagai bahasa. Okey, walaupun yang di Arab Saudi tu nampak macam kedai gunting rambut tu tutup mungkin, tapi masih lagi memaparkan video yang orang tengok pun excited nak tengok lah. Sangat kreatif. Okey, tahniah kepada 5 IR. Okey, kemudian kita ada anugerah penyampaian video terbaik. Maksudnya video tu disusun dengan baik dan boleh mudah untuk difahami oleh penonton. Kamu rasa kelas mana? AF. Okey, macam dah tahu je semua. Ada yang tolong saya buat ni ke slide. Okey, kita tengok siapakah pemenangnya. Okey, tahniah kepada 5 Al-Farabi. Okey, anda mendapat anugerah penyampaian video terbaik. Betul video anda disusun dengan begitu kemas walaupun tak nampak ada wajah-wajah di situ. Tapi orang yang melihat akan sangat-sangat faham. Jelas awak punya data-data semua, pengiraan awak ditulis dengan jelas. Okey, saya susun ni bukan berdasarkan tempat sebab saya kata tak ada ranking dan tak ada markah pun. 2, 3, 4 tu tadi semuanya sama tapi kita keluarkan satu-satulah. Okey, dan yang akhir sekali of course yang kita akan tunjuk adalah kelas 5 Ibnu Sina lah. Awak tahu sebab dia belum. Awak rasa kelas Ibnu Sina ni dapat anugerah apa? Ketua terbaik. Perinci. Ketua dia sepatutnya saya kena buat anugerah ketua lah present tadi kan. Tapi tak apalah, bukan pasal ketua, pasal kumpulan. Nak rasa anugerah apa? Kerjasama terbaik. Terperinci. Terperinci. Okey, Masya Allah. Dia antara mungkin projek yang soalannya lebih kebat lah kan. Maksudnya lebih banyak benda yang dia nak kena tahu sebab melibatkan negara luar. Okey, kalau negara sendiri kita senang nak cari maklumat, mungkin negara luar lagi lah dia nak cari maklumat kena dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi jangan rasa tu tak adil lah cikgu, kenapa kelas kita dapat susah. Tidak, sebenarnya kan saya kata pengalaman tu lebih penting. Okey, jadi kelas Ibnu Sina ni kami bagi anugerah, anugerah eksplorasi kajian terbaik. Okey, awak memang explore sangat. Saya rasa dan Puan Nur Salihah pun kata memang nampak kamu explore. Okay, daripada VEP yang saya sendiri pun tak tahu dan saya ingat malam sebelum Aiman buat video tu dekat sejam setengah saya berbual dengan dia kat telefon untuk bincang pasal ni sahaja. Maksudnya bukan awak aje explore. Saya sebagai guru pun sebenarnya tak pernah explore benda ni walaupun sebenarnya mak saya lah orang Singapura. Okay, tapi banyak benda yang tak perasan. Okay, tapi tahniah kepada 5 Ibnu Sina. Okay, anda dah explore. InsyaAllah saya doakan ramai dari Ibnu Sina ni nanti boleh kerja kat Singapura kerja kat Singapura tapi menyumbang bakti di Malaysia lah insyaAllah. Okay, so rasanya itu untuk pengumuman pemenang dan saya ucapkan tahniah buat semua. Okay, anda semua adalah pemenang dan insyaAllah saya akan kontak ketua-ketua untuk berikan hadiah kepada kalian. Okay, dan seterusnya, okay, dan ni adalah yang terakhir saya jemput Puan Pengetua kita Ustazah Hajiah Nur Mala binti Ismail untuk memberikan sedikit ucapan sebagai perasmian penutup untuk program Celik Kewangan melalui pemodelan matematik dan sekaligus merasmikan channel YouTube kita yang masih lagi baru. Kenapa saya buat channel tu? Sebab ini adalah satu persediaan bila Cikgu Ahmad dah tak ada nanti. Macam tu lah kita hidup kita kena sentiasa bersedia dengan benda yang mendatang. Jangan tunggu benda dah datang baru nak buat. Ni sebelum apa-apa berlaku kita dah kena ada backup. Kita letakkan satu channel di mana kita boleh
letak semua video-video PDPR guru-guru matematik sekolah kita pun tak tahu, mungkin ada cikgu nanti sakit dan sebagainya, jadi senang untuk dirujuk. Mungkin relief nanti boleh pasang aja video tu kan, anak-anak murid dah boleh tengok. Okey, jadi saya jemput. Dengan segala hormatnya saya menjemput. Sebelum tu saya perasan Puan Salihah dah masuk. Okey, terima kasih kepada Puan Salihah yang dengannya tadi tak berapa sihat. Sama-sama kita doakan Puan Salihah dan Cikgu Ahmad untuk cepat sembuhlah daripada apa-apa penyakit. Okey, dipersilakan Ustazah Nurmala untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nur Ashikin Muhammad Saleh sebagai moderator kita pada hari ini yang begitu meriah sekali. Saya dengar suaranya dari dalam kereta lagi tadi. Ya, seronok saya dengar. Dan juga yang dihormati juga Puan Nur Salihah, Cikgu Abu Ghani, Fikir Takbiran, Cikgu Ahmad dan juga Cikgu Salwa ada Cikgu Siti Salwa dan Cikgu Kam Arya yang turut serta menjayakan program ini. Dan anak-anak yang dikasihi sekalian, tahniah dan syabas anak-anak atas kejayaan anak-anak bergabung tenaga, berusaha mencari explore sana explore sini dan alhamdulillah saya pun dah masukkan gambar-gambar anak-anak, presentation anak-anak tadi dalam grup family saya. Anak-anak saya pun tengok, seronok saya tengok memang hebat. Anak-anak adalah orang hebat yang bakal menjadi pewaris anbiya ni. Dia memang perlu orang yang hebat orang yang hebat sangat bagus dalam melaksanakan tugasannya. Okey, dalam program celik celik keuangan celik keuangan melalui pemodalan matematik ni, saya tengok one by one agak lewat semalam sebab siang tu saya sibuk, malam lepas isyak baru saya duduk dekat sejam saya tengok masing-masing buat, sangat menarik Saya rasa inilah matematik yang real. Kita rasa dia memang kita nampak apa pentingnya matematik itu dalam kehidupan. Kita boleh aplikasikan, kita gunakan ilmu matematik itu untuk kehidupan. Sebenarnya macam itulah berbanding zaman saya belajar dulu Kalau ikutkan saya dulu duduk di kisah, saya dulu KIK. Setiap ada habis peperiksaan, nanti Rizal akan sampai kat kampung. Bila sampai kat kampung, ayah akan tengok. Biasanya matematik saya mesti merah. Merah aja. Fahamlah kan kalau result merah kan fail lah tu, gagal. Matematik ayah selalu pesan. Bila balik bercuti ayah pesan, cuba buat matematik ni sebab ayah saya orangnya hebat matematik. Saya daripada tahun 5 untuk ambil masa tu ada penilaian dia ada darjah 5. Bila nak belajar matematik, kena marah sikit saya nangis. Jadi tak belajar. Itulah perangai saya dulu masa kecil-kecil jadi ayah memang pandai matematik jadi bila masa di kisah tu, masa tu KIK, setiap kali result keluar saya akan merah jadi ayah pesan, ayah kata cuba buat satu hari 2 kerja 2 tugasan atau soalan matematik yang buat. Dia kata cuba buat setiap hari buatkan 2 soalan jadi saya ni pun dengarlah cakap ayah ayah walaupun ayah bukan cikgu tapi ayah pandai matematik. Jadi dia tak dapat menyambung pelajaran sebab masa tu dia susah orang susah yang tak dapat sambung ke darjah 6. Kalau zaman dulu darjah 6 tu hebatlah. Tapi disebabkan tidak ada keuangan maka pendidikannya terhenti. Kat situ saya melihat seorang sahabat, saya suka tengok sahabat-sahabat saya masih di sekolah. Seorang pelajar tu sekarang ni masih lagi rakan sekolah saya di Kisah dulu. Dia ada buku tebal buku tebal tu digunakan untuk membuat setiap latihan setiap latihan matematik setiap hari saya tengok aja dia buat apa. Saya kata macam mana, namanya Syifa sekarang dia dah jadi lawyer, kalau tak silap saya lawyer. Kenapa dia orang Johor, orang Muar. Saya tengok kenapa dia pandai matematik. Rupanya rahsianya dia memang setiap hari buat matematik. Betul macam ayah saya cakap. Tapi dia buat matematik tersebut dia bukan letak pada kertas yang bersepah-sepah, bukan. Dia letak dalam satu buku berkulit tebal tu yang kita biasa tengok buku tebal tu. Jadi setiap latihan yang dibuat dia akan catat jalan kerja semua dicatat dalam buku tersebut. Sehinggalah bila dia selesai dia akan tunjuk pada cikgu. Saya ni suka apa orang panggil skodeng orang. Kawan-kawan saya tengok apa macam mana dia boleh pandai. Macam mana boleh hebat dalam matematik. Akhirnya saya tiru dia. Setiap hari saya akan buat seperti mana yang arwah ayah saya kata, mesti buat 2 soalan. Dia kata cuba buat 2 soalan. Sehingga alhamdulillah daripada tak pernah lulus dalam SPM, akhirnya
dalam peperiksaan sebenar saya dapat, kalau zaman dulu kita panggil pakai grade pangkat 3, pangkat 4 tak pernah lulus, akhirnya saya dapat 4 masa tu yang saya tak duga saya boleh lulus matematik tapi apa yang saya faham matematik kita setakat untuk kira-kira, kita tak pandai nak aplikasikan dalam kehidupan macam mana anak-anak buat ni anak-anak semalam yang saya tengok, ialah betul lah tadi macam si siapa tadi Aiman ni tentang bekerja di Singapura macam mana keuangan dia kira, saya kata bagus nampak pentingnya matematik tersebut dari segi itu tu lampu LED dengan halogen tu kat rumah saya pun selalu mempertikaikan benda tu, tapi saya tak pandai lah buat macam mana yang kumpulan mana yang buat yang lampu LED halogen tu, siap kiraannya, harga lampunya berapa, kos elektriknya berapa. Yang saya tahu LED ni lebih murah, itu saja kefahaman kita yang tak pernah pun membuat kira-kira. Tapi bila kamu buat kira-kira macam tu, saya pun berbincang dengan suami saya. Okey, saya tunjuk dengan suami saya semalam. Oh, betul lah. Kalau kita setakat teori biasa, kita memang tahu LED tu adalah lebih ekonomi. Tapi di aspek apanya, kita tak adalah sedetail yang kamu buat. Memang hebat. Jadi kemudian kereta elektrik dengan juga kereta petrol. Memang saya salute lah kamu, memang hebat lah. Anak-anak, dan katanya pula inilah program pertama yang sekolah kita buat, dan juga Pasir Gudang pun dah berminat, di kalangan guru-guru matematik pun dah berminat dengan apa yang kamu buat. Alhamdulillah, moga pahalanya berpanjangan seperti mana Cikgu Ahmad kata tadi. Bila kita pencetus kepada idea orang ikut benda yang baik, maka selagi orang ikut perkara tersebut, maka pahalanya akan terus berpanjangan. Alhamdulillah. Tahniah tahniah pada anak-anak, walaupun kita tak dapat bertemu mesra, anak-anak yang saya tak sempat lagi berjumpa, berkenal-kenalan lebih dekat, tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, umi kepada anak-anak sekian, jadi saya sentiasa mendoakan inilah titik mulanya anak-anak akan terus maju dalam apa bidang sekalipun anak-anak ceburi. Ingat, kita masih kembali kepada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah balik. Kenapa kita buat macam ni, kenapa kita laksanakan macam ni, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak jangan lari daripada itu, berpegang pada ubudiyah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya tak nak cerita panjang. InsyaAllah sebab anak-anak pun ada kelas lepas ni kan. Jadi saya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim menutup program celik keuangan melalui pemodalan dan juga dengan rasminya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim juga Ustazah merasmikan channel YouTube Mathematics Master at SMKA Johor Bahru. Semoga YouTube ini dapat dimanfaatkan oleh semua. InsyaAllah moga memberi manfaat kepada anak-anak di sekolah ini khususnya, dan juga anak-anak di luar sana umumnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, Alhamdulillah, syukur dan terima kasih buat Umi Mala atas ucapan yang sangat bersemangat, menambahkan lagi semangat kami guru-guru matematik untuk membantu anak-anak didik dalam memahirkan diri mereka lah dalam matematik. Sebenarnya kami pun masih lagi tak mahir, jadi kami pun sebenarnya sedang memahirkan diri dengan sukatan KSSM ni. InsyaAllah kita semua sedang belajar. Okay, jadi tak ada erti gagal dalam hidup selagi kita tidak berusaha. Okay, yang penting adalah usaha kalian. Okay, dan di sini sebagai penutup, cikgu nak aplikasikan sedikit kita punya matematik ni. Okay, tunjuklah kat sini cikgu nak tunjuk hidup kita adalah seperti graf fungsi sinus. Awak belajar fungsi trigo. Inilah hidup kita. Hidup kita naik dan turun. Okay, yang perlu kita lalui setiap hari, kita akan naik dan kita akan turun. Ada orang yang naiknya mendadak, turunnya juga mendadak. Ada orang yang naiknya landai tapi tak tinggi sangat, jatuhnya pun tak tergolek sangat. Tapi itulah namanya kehidupan, kita kena lalui. Awak mungkin tak sangka yang awak akan melalui zaman COVID ni. Saya pun tak sangka, Puan Pengetua, Puan Salihah pun tak sangka. Tapi sangka atau tak sangka, itulah kita dah tak ada pilihan lain. Okay, kerana dalam hidup kita cuma ada dua sahaja pilihan. Okay, dan kita tengok graf sinus, graf tangent ni pula. Inilah pilihan hidup kita.
Okay, rata-rata ni garis asimtot ni 90 tahun, 90 lah 90 darjah saya anggaplah macam 90 tahun. Umur umat Nabi Muhammad jarang lah yang lebih daripada tu. Biasanya 60-70 tahun. Kalau kita tengok graf tangent positif ni, grafnya daripada lahir naik. Maksudnya dalam hidup kita ada pilihan untuk memperbaiki keadaan. Okay, maksudnya semakin baik sehinggalah kita sampai ke infinity. Itulah akhirat kita. Itu adalah tangent positif. Okay, kalau tangent negatif daripada hidup yang baik, terus kita turunkan hidup kita. Kita jatuhkan nilai hidup sehinggalah kita sampai ke akhirat kita di bawah. Di bawah tu mana? Di neraka Allah. Itulah na'udzubillah min zalik. Kita tak nak berada dalam keadaan tu. Jadi ubah hidup kita, pilihlah hidup seperti graf tangent positif di mana kita akan terus menghampiri kepada satu alam yang kekal abadi, itulah yang infinity tu. Okay, tapi dalam keadaan kita menapak menuju kepada kebaikan. Setiap hari kita perlu ubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Okay, itu kata-kata terakhir saya, nak aplikasikan matematik dalam bentuk motivasi dan sedikit falsafah lah kat situ Okay, jadi saya rasa sekian saja untuk perjumpaan kita hari ini. Puan Nur Salihah, ada apa-apa ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf tadi masuk lewat sikit. Semalam saya makan durian banyak. Terus dah pening kepala, darah pun naik ni. Minta maaf lah. Okey, sebenarnya Puan Pengetua dah tutup dah majlis, tak patut saya cakap. Cuma saya nak serulah pada guru-guru matematik. Okey, satu inovasi boleh dijalankan telah dijalankan pun di sini. Dan saya harap ini kita kalau didokumentasikan kita boleh jadikan satu kajian tindakan. Jadi guru matematik dah ada dah peluang ni. Jadi sebab apa, dengan penubuhan YouTube channel tu, itu salah satu daripada tindakan kita, iaitu untuk kita atasi bagaimana untuk masalah pemodelan matematik ni dapat dirungkaikan dengan cara lebih mudah atau cara lebih menarik, iaitu dengan penggunaan video. Okey, jadi dengan penggunaan channel, dengan buat aktiviti pertandingan macam ni, saya rasa ini satu kajian tindakan yang sangat bagus. Jadi harap guru guru matematik boleh murnikan dalam bentuk laporan kajian tindakan dan dah boleh hantar untuk pertandingan ataupun satu pelaporan yang baik. Okey, dan ini saya ucap tahniahlah sebab satu inovasi di peringkat sekolah yang bagus, dan insya-Allah channel ini akan jadi akan ramai lagi orang akan view, akan subscribe dan tengok atas kerjasama daripada guru-guru dan anak murid semua. Saya ucapkan tahniah, dan ini satu yang kreativiti yang sangat advance lah. Inilah pendidikan abad ke-21. Saya ucapkan tahniah. Dan jadi kita buat dua kerja dalam satu. Maksudnya satu program tapi kita boleh atasi dua masalah. Satu masalah PDP, PDPR sekali, dan juga untuk masalah kita bukan masalah untuk tujuan kita buat kajian tindakan. Okey, jadi tahniahlah sekali lagi pada Puan Syikin, Cikgu Ahmad, Cikgu Salwa, Cikgu Kamariah, panitia matematik. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah kita akan bincang lagi dalam grup yang lebih kecil, dan bagi yang terlibat dalam seminar matematik yang sekolah telah taja, saya harap kehadiran kamu semua perlu punctual, aktif dalam kumpulan itu dan dapatkan sebanyak mana ilmu daripada seminar itu, dan kemudian kamulah akan jadi muallim muda. Kamulah akan menjadi muallim muda yang akan menyampaikan kepada rakan-rakan sekalian. Okey, dan ini adalah amanah pada pihak sekolah. Kenapa kita menaja anak-anak yang 12 orang kalau tak silap saya tadi, supaya ilmu ini kamu dapat sampaikan pada kawan-kawan dan dalam grup yang lebih besar lagi lah. Jadi supaya akhirnya kesemua pelajar yang ambil AdMaths ini akan dapat ilmu itu. Okey, sekian dulu daripada saya. Tahniah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puan Nur Salihah di atas ucapan kira untuk menutup sekali lah kita punya program pada hari ini. Dan saya dengan rasa rendah hati juga, dengan rasa rendah diri juga, dan dengan rasa yang sangat seperti awak dalam kumpulan pun awak rasa sangat gembira dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan. Begitu juga saya, walaupun saya rasa saya baru di sekolah ni, tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sangat baik yang saya sendiri terharu sebenarnya. Macam dalam
dalam masa dah lah kita jarang bersemuka di sekolah sebab kita masih rumah, tapi kita masih lagi dapat banyak sangat berinteraksi dan banyak sangat buat kerjasama yang alhamdulillah akhirnya boleh mendatangkan manfaat buat anak-anak murid kita khususnya dan buat anak-anak murid satu Malaysia juga amnya. Okay, tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Ahmad, terima kasih kepada Cikgu Salwa dan juga terima kasih kepada Cikgu Kamaria. Tak lupa juga kepada semua pentadbir yang sentiasa menyokong daripada awal sampai sehingga kini, sentiasa menyokong apa jua program yang kami lakukan. InsyaAllah semoga lepas ni ada lagi banyak lagi lah yang kami dapat bantu pelajar-pelajar. Yang penting dia sebenarnya benda ni bukannya kita nak apa. Macam tadi cakap, kita nak amal jariah sebab kita tak tahu usia kita sampai bila. Mungkin lepas ni salah seorang antara kita akan pergi, tapi sekurang-kurangnya kita akan tinggalkan something yang boleh digunakan oleh orang-orang lain. Okey, cikgu minta maaf kerana tepat jam 10, sepatutnya cikgu janji 1 jam dan 9.30, tapi tadi mungkin kita start pun dah lewat dah 8.45. Okey, masalah teknikal dari cikgu sendiri. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua atas usaha awak semua dan cikgu sangat berbangga mendapat anak-anak murid yang sangat committed seperti awak semua. Cikgu doakan awak semua mendapat kejayaan yang sangat cemerlang dalam SPM 2021. Khususnya dalam subjek matematik, matematik tambahan dan sebenarnya untuk semua subjek. Cikgu yakin bahawa apabila ada ujian yang Allah bagi, pasti ada kemudahan yang lebih banyak untuk kita dapat. Okey, dengan itu sama-sama kita tutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Ans. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahniah semua. Salam. Terima kasih, Go. Baik. Cikgu. Cikgu Ahmad. Terima kasih Puan Salihah, terima kasih Ustazah. Puan nak sambung dengan meeting lagi lah ni Terima kasih Syikin, tahniah. Okey, sama. Okey Kak Salwa. Okey, terima kasih. Okey, sama. Semalam tu Syikin tengok video tu sambil makan durian tu yang mesti seronok sangat tengok video macam makan popcorn tengok